Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah menyokong channel aku so that channel aku ni boleh grow lagi dekat YouTube. I really appreciate support guys. Teruskan lagi sokongan korang. Okay guys, so kisah hari ni aku nak sampaikan dekat korang adalah berkenaan dengan sebuah camp. Okay, macam korang masih tahu kan, cerita Squid Game. Famous gila dekat YouTube. YouTube pula. Famous gila dekat Netflix kan, sampai jadi number 1 TV show dekat Netflix pada satu masa dahulu guys. Macam dah lama sangat kan. Okay, tapi cerita tu best, betul tak? Okay, sebab aku pun layan. Dan ia ada kena-mengena dengan kisah yang aku nak sampaikan hari ni. Sebab kan korang tahu kan, gudang yang dorang stay dekat Squid Game tu kan. Okay, dekat Korea Selatan terdapat satu camp. Okay, satu camp ni dia merupakan ataupun dia telah dikenali sebagai camp sebenar Squid Game. And bagi aku cerita ni memang menarik guys. Okay, tentang apa yang telah terjadi dekat camp sebenar Squid Game ni guys. Okay, memang dahsyat lah aku boleh kata Okay, jadi tanpa membuang masa lagi, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Pada tahun 1975, di Busan, Korea Selatan, terdapat satu bangunan telah dibina dan bangunan itu dikenali sebagai The Brothers Home. Okey, tempat itu adalah tempat perlindungan khas untuk golongan-golongan gelandangan. Jadi, kenapa mereka telah membina bangunan itu kan? Okey, bangunan itu dibina atas arahan Presiden Korea Selatan, di mana dia punya motif dia adalah untuk mengurangkan kadar orang gelandangan di jalanan. So, that is why mereka telah membina pusat ataupun camp perlindungan Brothers Home. Jadi selepas bangunan itu telah dibina kan guys, objektif mereka itu diteruskan sehinggalah pada Sukan Olimpik 1988, di mana pada time itu Korea Selatan mereka berjaya untuk menjadi host untuk sukan yang berprestige itu. Jadi home ground untuk Olimpik. So dia lagi macam nak mewar-warkan lah lagi objektif ni kan. Okay, so that dia nak tunjuklah yang mereka ni memang betul-betul ambil berat tentang golongan-golongan orang gelandangan. Walau bagaimanapun guys, siasatan pada tahun 1987 didapati bahawa hanya terdapat 10% jumlah orang dekat Camp Brothers Home ni adalah daripada golongan orang gelandangan, manakala selebihnya itu adalah golongan orang-orang peniaga, mangsa-mangsa penculikan dan yang berumur 5 sehingga 6 tahun, anak-anak yatim piatu dan juga orang-orang yang berkelainan upaya. So kat situ diorang tengok macam dah lari sikit lah diorang punya objektif tu Okay, hanya 10% guys yang merangkumi orang-orang gelandangan. Jadi macam mana golongan-golongan orang-orang ni masuk ke dalam camp tersebut kan? Okey, kebanyakan daripada mereka yang telah masuk ke dalam camp perlindungan tersebut adalah secara paksaan daripada pihak polis. Pelik kan? Kenapa atas paksaan kan? Okey, sebab untuk setiap penghuni yang dimasukkan ke dalam camp perlindungan tersebut, pihak polis akan menerima ganjaran. So dah macam ada something a little bit shady sikit lah tentang Camp Brothers Home ni guys. Okay, so aku nak cerita dekat korang macam mana proses penghuni-penghuni ni masuk ke dalam camp tersebut. Okay, pada awalnya apabila mereka telah dipaksa oleh pihak polis, mereka akan dibawa ke balai polis dan kemudiannya mereka akan dimasukkan ke dalam van yang berwarna putih dan menuju ke camp perlindungan tersebut. Dan apa yang aku boleh kata, camp ni kan samalah macam Squid Game. Dia punya lokasi dia memang rahsia guys, very secret punya lokasi guys. Okay, jadi tak ada siapa tahu where exactly Camp Brothers Home ni. And bila aku cakap there is something shady pasal Brothers Home ni kan guys, okay, apabila penghuni-penghuni itu nak masuk ke camp perlindungan tersebut kan, terdapat beberapa mangsa yang telah mendakwa bahawa mereka telah dibawa pergi tanpa sebarang penjelasan selain dipukul kalau mereka mengeluarkan sedikit pun suara tangisan. Aku tak boleh imagine lah kalau let's say lah budak-budak kena bawa pergi ke apa kan. Of course mereka rasa takut kan, tetapi mereka juga basically semua orang kat sana lah. Okay, ada bantah sikit ke apa kan, menangis sikit ke apa, memang dipukul guys oleh pihak polis kat sana, which is something very wrong lah. Okay, memang tak betul lah cara yang diorang buat ni Jadi selepas mangsa
dibawa dengan van putih itu dan menuju ke lokasi bangunan tersebut. Sebaik sahaja mereka sampai ke lokasi itu, mereka akan dimasukkan bangunan yang besar gila guys. Okay, and bangunan itu dia punya pintu dia semua kan, semuanya diperbuat daripada besi yang kukuh dan pintu itu telah dikunci daripada luar. Dan pada kemudiannya, the next process selepas mereka masuk ke dalam bangunan tersebut, mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah bilik asrama, di mana bilik asrama itu boleh memuatkan seramai 100 orang. Basically kalau mungkin ada 1000 orang, that means ada 10 lah bilik asrama. Tapi bilik asrama muat 100 orang, ramai bye. Okay, so boleh imagine lah dia punya sesak dia kan, sadin mat. Dan selepas mereka telah dimasukkan ke dalam bilik asrama masing-masing, mangsa-mangsa juga perlu untuk membotakkan kepala mereka guys. Dah macam askar mat. Okay, padahal diorang tak tahu ni apa yang bakal terjadi ni kan. Dan pada kemudiannya, mereka juga akan diberikan uniform mereka sendiri yang berwarna biru serta dengan nombor giliran yang akan dipanggil sebagai nama mereka. Macam Squid Game jugalah, 001 lah, 256 lah. Sama guys, sama je dia punya pattern dia kan. Okay, jadi itu adalah panggilan nama mereka, iaitu nombor di baju mereka. Dan apa yang tak boleh belah lah guys. Okay, fine lah, diorang nak kena botak kepala bagai and then diberikan uniform kan. Okay, tetapi untuk diorang ni kan, untuk mangsa-mangsa dalam ken perlindungan ni kan, diorang punya baju uniform tu mereka hanya diberikan satu pasang je guys. Satu pasang yang akan dipakai untuk selama setahun. Aku tak tahulah kalau ada yang stay 2-3 tahun ke apa kan, akan diberikan ke tidak. Tetapi satu pasang untuk setahun, mat, kicap mat baju, aku tak pastilah akan jadi biru ke tak kan selepas tahun kan. Gila bye. And the next thing bagi aku lah dekat sana ini agak jijik lah, pengotor sikit lah aku rasa sebab ada juga mangsa yang telah mendedahkan bahawa mereka diberikan 30 biji berus gigi. Nampak macam banyak ni kan, 30 biji berus gigi untuk seorang kan. Okey, tapi tak guys, bukan 30 berus gigi tu perlu dikongsikan di antara 150 orang guys. Bermaksud apa? 5 orang akan kongsi satu berus gigi geng. Aku tak tahu macam mana dia punya tahap hygiene dekat sana. Buat bangunan besar-besar, pintu dah besi bagai semua kan, berus gigi pun kerekut. Aku tak faham betul lah diorang ni bebal juga kan. Mungkin maths fail lah aku rasa, tak dikira kot. Jadi apabila semua mangsa telah dimasukkan ke dalam brothers home itu kan, okey, dia bukan masuk kau boleh relax chilling minum kopi, tak ada guys. Okey, sebab mangsa juga ada mendedahkan bahawa mereka dikerah bekerja sebagai buruh guys. Okey, bukan buruh biasa-biasa tau, tetapi untuk menjadi buruh sepanjang hari, di mana rutin mereka kan memang setiap hari kena kerja dan juga bermula seawal 5 pagi pada setiap hari. Dan kalau diorang buat kerja diorang tu kan, let's say lah dia buat kerja, contohlah kena potong rumput ke apa kan, tiba-tiba dia punya bos ke apa yang macam Squid Game apa yang pakai topeng tu kan, aku lupa nama dia Okey, contohlah bos dia tengok kan, hang punya rumput ni tak apa-apa nak lurus lah. Okey, jadi dia macam tak apa-apa nak puas hati kan. Okey, sikit dia benda yang tak kena kan, mereka akan menerima hukuman yang berat guys. Memang cerewet, tak boleh belah lah diorang ni Jadi apakah hukuman ataupun seksaan yang bakal diterima oleh mangsa tersebut kalau diorang punya kerja tu tak berapa nak memuaskan lah pihak-pihak bos kat sana? Okey, antara hukumannya adalah mereka akan dipukul di bahagian badan mereka sehinggalah berdarah ataupun lebam yang teruk. Dan apa yang lagi menyedihkan lah, okey, pengalaman mangsa-mangsa dekat sana kan, hampir semua tahanan dekat sana mempunyai tubuh badan yang teramatlah kurus guys. Okey, sebab jumlah makanan yang diberikan tu memang tak cukup guys untuk tampung badan mereka yang bekerja daripada pukul 5 pagi yang terpaksa bekerja keras sepanjang hari guys. Memang tempat itu adalah satu seksaan bagi mangsa-mangsa di sana. And yes, of course lah, dekat sana
Macam aku cakap tadi lah, ada peniaga-peniaga, ada orang golongan gelandangan, and then ada kanak-kanak dan juga golongan wanita tau. Okay, untuk wanita ni bagi aku amat kesian guys. Okay, sebab ada antara tahanan wanita dekat sana, mereka dirogol sampai hamil guys. Kesian doh, tak tahu apa salah mereka kan. Mereka terpaksa menghadapi satu ibarat macam neraka lah tempat tu Dan mangsa-mangsa wanita yang hamil tu kan, mereka selepas itu telah disuntik dengan bahan rahsia guys. Dan selepas mereka menerima suntikan itu, mangsa yang hamil itu akan mengalami keguguran. Weh, kejam gila bai. Okey, macam tak ada sifat berperi kemanusiaan langsung tau orang-orang kat sana Okey, so memang kat situ bukan sekadar tempat perlindungan lah, tetapi tempat penyeksaan untuk golongan-golongan yang sebegini. Kesian gila weh. Apa doh nasib diorang. Dan untuk penghuni yang kelainan upaya pula kan, mereka ni akan diasingkan dan seterusnya mereka akan diberikan dadah secara berterusan. For what reason? Tak ada yang dinyatakan, tapi itu ada satu benda yang salah lah. Macam apa benda kau ni kan, selamba badak kau nak bagi dadah kat orang kan, suntik bagai semua kan, which is mental diorang ni Aku tak tahulah, aku rasa diorang duduk kat dalam tu dah petak sangat otak diorang ni. And of course lah, bila mangsa dah diseksa dengan teruk kat sana kan, mesti ada yang terfikir untuk melarikan diri, betul tak? Okey, tetapi semua penghuni dekat Camp Brothers Home tu kan, mereka tak boleh nak larikan diri guys. Okey, sebab pintu dan juga pagar di bangunan tersebut dikawal ketat oleh pegawai keselamatan di sana. Memang orang kata apa, once kau masuk tu, there is no way out untuk mangsa-mangsa tersebut. Dan disebabkan itu, tiada siapa pun pernah untuk mencuba melarikan diri daripada pusat Brothers Home ini. Hinggalah pada bulan Disember 1986, seorang lelaki yang bernama Kim Yong-won yang juga merupakan seorang pendakwa raya, pada time tu dia sedang memburu di sebuah hutan yang berdekatan bersama dengan rakan kerja dia. Jadi sewaktu dia sedang memburu tu kan, Kim Yong-won ni dia ternampak sekumpulan lelaki sedang membuat kerja buruh dengan rantai yang telah dikunci di kaki mereka tau. Okey, jadi mereka ni memang teruk lah. Okey, dah lah kena buat kerja buruh bagai kan, dan kena rantai kaki pula kan. And sambil itu mereka diawasi ketat oleh pengawal keselamatan di sana. Dan selepas kumpulan lelaki itu dah habis buat kerja diorang tu, mereka telah dimasukkan ke dalam sebuah kandang yang besar sebelum dibawa pergi daripada kawasan itu. So bila Kim Yong-won nampak kan situasi yang macam tu kan, dia rasa macam something is wrong here gang. Dia rasa tak sedap hati tau. And terang-terang lah, memang ada benda yang tak apa nak elok lah sedang terjadi kan. Okey, dia nampak sekumpulan lelaki yelah jadi buruh dan juga kaki semua dirantai kan. Okey, dia pun telah membuat keputusan untuk membuat penyiasatannya sendiri. Dan kemudian dia telah membuat dakwaan terhadap pengusaha Brothers Home itu. Dan pengusaha Brothers Home itu dikenali sebagai Park In-jun. Jadi selepas segala siasatan yang telah dijalankan oleh Kim Yong-won kan, segala dakwaan yang telah dia lakukan terhadap pengusaha Brothers Home itu, nak dipendekkan cerita lah, terdapat masalah, okey, masalah dalaman seperti masalah ketidakadilan dan juga rasuah dalam sistem perundangan Korea Selatan. Dan pada waktu tersebut, Park In-jun dikenakan penjara hanya 2 tahun 6 bulan atas segala pertuduhan yang telah dilakukan terhadapnya. Dan untuk Kim Yong-won pula, dia telah ditukarkan lokasi tempat bertugasnya selepas dia telah mencuba untuk menegakkan keadilan penghuni Brothers Home. Kesian lah. Okey, dekat Kim Yong-won ni, dia memang berusaha keras untuk membela lah semua penghuni dekat Brothers Home ni kan, sebab tentang apa yang mereka terpaksa lalui kan, which is memang salah gila. Okey, end up disebabkan ketidakadilan dan juga rasuah dalam sistem perundangan Korea Selatan, dia telah dipindahkan guys. Aduh. Dan lagi satulah benda pasal Park In-jun ni kan, pengusaha Brothers Home tu. Korang just bayangkan
pada tahun 1985 sehingga 1986 sahaja, Park In-joo ni telah diberikan dana peruntukan sebanyak 10 juta mata wang dolar untuk menjalankan operasi Brothers Home ini guys. Betapa banyaknya dana peruntukan telah diberikan oleh Korea Selatan kepada dia untuk menjalankan operasi yang sebegini guys. Aku tak tahulah, memang corrupted to the max guys. Dan selepas Brothers Home ni telah ditutup kan, okey, once ditutup tu, makin banyak guys pusat-pusat perlindungan macam ni telah dibuka weh. Okey, dan macam cendawan bai. Okey, sini buka, sana buka, situ buka. Okey, cuma tak tahu whether kem-kem perlindungan ini memang betul memberikan perlindungan kepada golongan-golongan ini ataupun sama aja macam Brothers Home ni. Okey, sebab kalau sama memang kesianlah nasib-nasib penghuni dekat sana. Jadi selepas Brothers Home ni telah ditutup, apa jadi kan dekat penghuni-penghuni sana kan? Kebanyakan penghuni Brothers Home itu, mereka kekal menjadi golongan gelandangan, dan terdapat juga antara mereka telah dimasukkan ke dalam hospital sakit jiwa atas beberapa penyakit dan juga trauma yang mereka perlu lalui sepanjang mereka berada di Brothers Home itu. Kesian doh. Dan yang paling menjadikanlah untuk penghuni-penghuni Brothers Home tu, mereka semua kan tidak diberikan ataupun tidak dipulangkan sebarang ataupun apa-apa jenis wang papasan yang sepatutnya yang diberikan oleh pihak-pihak yang tertentu. Dan hanya pada tahun 2012 barulah seorang demi seorang penghuni Brothers Home itu telah tampil ke hadapan untuk membuat protes di hadapan bangunan mahkamah mereka untuk menegakkan keadilan. Dan protes yang telah dilakukan tu memang bukan kecil-kecil guys, okey, memang besar-besaran, okey, and bukan yang makan masa 2-3 hari, tetapi untuk selama 3 tahun. Nampak betapa seriusnya mereka hendak menuntut keadilan apabila mereka berada dekat Brothers Home itu. Dan pada tahun 2020, pihak yang berkenaan akhirnya terpaksa akur untuk membuka balik kes siasatan terhadap Brothers Home ini. Dan untuk si Park In-joo tu, si pengusaha Brothers Home tu, dia kekal menjadi seorang individu yang kaya selepas penutupan Brothers Home. Dan dia juga telah meninggal dunia pada tahun 2016 atas sebab sakit tua. Which aku rasa mungkin ramai yang tak berapa nak puas hati lah. Okay, sebab of course diorang fikir macam si Park In-joo ni sepatutnya dikenakan whatever hukuman yang berat ataupun yang setimpal lah dengan apa yang telah lakukan oleh dia terhadap penghuni Brothers Home itu. And aku boleh kata memang agak sedih lah tentang apa yang telah terjadi dekat mangsa-mangsa ataupun penghuni-penghuni Brothers Home. Okey, diorang mengharapkanlah yang Brothers Home ni adalah satu kem perlindungan bagi mereka, tetapi ia adalah satu tempat siksaan ataupun dalam kata lain ibarat tempat itu macam neraka guys. Okey, sebab tak ada satu pun perlindungan yang telah diberikan ke atas mereka. And ia juga telah menunjukkan betapa rosaknya sistem perundangan di Korea Selatan pada masa itu. Jadi sampai sini saja aku boleh share dengan korang tentang kem sebenar Squid Game ini guys. Okey, aku harap korang enjoy dengan konten aku hari ini. Aku nak minta maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen. I will see you next premiere. Stay safe, stay healthy, take care guys. Assalamualaikum. Bye bye.